Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk semua teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya anda sentiasa berbahagia, sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim, saudara Azizul bin Mat Yusof, saudara Mustafa Ilyas sihat-sihatlah ya satu keluarga. Saudara Hafiz Wan Basirun, apa khabar Hafiz? Saudara Zamari LC, saudara Rahman bin Kaulan, apa khabar saudara? Anak anda Anggrit Rimba, doa saya agar anda juga berbahagia. Begitu juga anak Alif yang Mim Boya, waras. Saudara Cik Nen Bidin, Ibrahim Cik Muda, Azizul Mak Yusof, daripada bangsa ya saudara Azizul, saudara Puan Hamidah Kamat, saudara Panglima Tuaran, ini daripada Sabah ni. Sekejap lagi saya akan cuba beri pencerahan tentang perbicaraan tu ya. Saudara Puan Nafisah Syah, Intan Zalinda, Cik Nurlia, saudara Kopel Darus, apa khabar? Saudara Acik Warisan, Abu Samah. Begitu juga dengan saudara Mazli Syamsuddin, saudara Syarul Azam. Bagaimana saudara sekarang dengan keluarga? Supaya sihat walafiat. Saudara Ismail Muhammad, saudara Muhammad Fizi, salam dari Terengganu ya saudara Muhammad Fizi. Muhammad Ridwan, Putri Ledang, apa khabar orang Johor? Putri Ledang, Yahya Abdul Samad, Yahya Samad, Puan Syarifah Hapipah daripada Pasir Gudang, Johor, Puan Hamidah Kamat. bubar ke bubur. Saudara Ismail Samad, Jo Chawi, apa khabar saudara? Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Saudara Adi Warna, saudara Dailef, ini teman kita di Instagram. Saudara Abdul Manap, Tua Halijah, Lang Al-Banjari, Azmi Daud, saudara Muhammad Syaban, saudara Manap Talib, saudara Aziz Izam, saudara Zul FZ Nizam Fikir, Imli, ini teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara yang saya perlukan daripada Instagram pun, like, share dan subscribe ya saudara Zainuddin, saudara Muhammad Sakban, Imli. Sebab kalau anda tidak subscribe, maka selepas 30 hari dia akan hilang. Jadi tak ada dapat notification ya saudara. Begitu juga saudara Abdul Hamid, saudara Bakat Ahmad, Didi, Azmuddin, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar orang Sungai Petani, saudara Muhammad Fuad, Muhammad Murni, Ahmad Tarmizi, Zai Maira, saudara Hazrul, Anak Fai, dan Zul Mahasyrah. Yang lain tu saya minta maaf kerana tak dapat saya santuni satu persatu. InsyaAllah akan saya cuba santuni usai pencerahan saya malam ini. Baik saudara, seperti biasa, hari ini hari Isnin 25 Julai, hari yang ke-856. Virus corona masih lagi belum usai, belum meninggalkan negara kita saudara. Menurut laporan yang saya terima, jangkitan semalam ada susut agak ketara 2,000 lebih. Sebab sehari sebelum itu 4,816, tapi semalam 2,720 jangkitan. Berkurangan banyak sangat, alhamdulillah. Sebab itu jagalah penjarakan sosial, jaga kebersihan diri saudara. Jumlah jangkitan kumulatifnya adalah 4,651,651 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, dan Kementerian Kesihatan melaporkan terdapat 9 kematian semalam. Itu saya katakan saudara, virus corona ni dia zalim. Kalau dijangkiti sukar untuk dipulihkan, maka berlakulah kematian saudara. Dan dari kiriman yang saya dapat, daripada jumlah jangkitan itu terdapat 6 negeri ada peningkatannya, dan susut di 10 negeri, alhamdulillah. Macam di Kedah dia susut 101, Selangor susut begitu tinggi saudara, sebab kemarin 2,249, tapi semalam susutnya 989, alhamdulillah. Yang agak melegakan sangat saya iaitu di wilayah Persekutuan, daripada 1,031 dia susut pada 240 saja. Sabah juga susut daripada 243 kepada 226. Perak juga alhamdulillah daripada 300 lebih ya. Dia Perak ni dia daripada 324 susut pada 223. Cuma di Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ni tiba-tiba daripada 214 dia masih lagi ada peningkatannya satu je, iaitu 215 saudara. Pulau Pinang
masih lagi tak cerai. Ya, di Pulau Pinang, tapi nampak hari ini Pulau Pinang ada peningkatan daripada 186 dia meningkat pada 236, tak cerai. Begitu juga di Melaka. Di Melaka yang kitanya 117 dia naik pada 131. Begitu juga di Johor. Hati-hati teman warga Johor, sebab tiba-tiba saja Johor sudah pun melepasi angka 100, iaitu daripada 85 kepada 111. Saudara, musim-musim hujan begini, sejuk begini, virus corona mudah merebak ya. Cik Nolia, Puan Saudara Nordin, Sajid Piut, Nazri Tengka, Saudara Rosli Rahim, Fakri Sani, Hasna Ismail dan teman-teman yang lain. Baik saudara, itulah saja yang dapat saya laporkan setakat hari ini berhubung dengan virus corona ataupun COVID-19. Kita masuk segmen e-commerce saudara. Berniaga, dan kadang susah begini berniagalah saudara. Jadi kalau saudara mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 0173304141 supaya bolehlah saya mewawarkan produk saudara. Dan Al-Azhar dia tetap berniaga dengan dia punya haruman setangi bakur, supaya rumah kita rasa macam ada dia berada di tanah Arab saudara. Dan beliau juga berniaga minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tanya saya, memang saya suka Amir Al-Qud, iaitu minyak wangi berasaskan kepada kayu gaharu saudara. Azhar juga memasarkan gula O. Ini untuk teman-teman yang nak menjaga kesihatan ya, saudara Pak Din, saudara Azrul Jalil, saudara Zainuddin Samad, Cik CTP, Ramli Hassan. Selain daripada Azhar, jangan lupa Siti Farahah di talian 0177114300. Siti Farahah tentulah dendeng manis Siti Farahah. Harga kekal harga lama walaupun daging naik mencanak-canak saudara. Untuk teman yang tinggal di Lembah Kelang, hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang harganya murah dan grade-nya terbaik saudara, seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Manis-manis belaka saudara. Hubungi Syauqi di talian 0123575703 supaya buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Harga mampu rasa, mampu beli, dan boleh dihantar ke rumah saudara. Hubungi Nizam di talian 0194351203. Itu saja saudara. Joka Karim, saudara Syami, saudara Ismailis, Nafi Isbat, Ramli Din, saudara Abdullah Daud, saudara Nur Asmah, Puan Nur Asmah, saudara Asmadi, Empat Langkring, salam, saudara Abidin, saudara Asma Ahmad, Waalaikumsalam, Gadion Lon dan Abdul Razak. Kita masuk segmen saudara Ikram, segmen naluri kehidupan. Kerana Imam Al-Ghazali telah menggariskan serta menerangkan dengan panjang lebar sebab-sebab yang mendorongkan seseorang melakukan perbuatan mengumpat. Antaranya disebabkan kerana kemarahan dan dendam. Perasaan dendam dan dengki menjadi pendorong yang cukup kuat kepada perbuatan mengumpat. Jadi perbuatan mengumpat juga terdorong daripada pengaruh kawan-kawan. Biasanya dalam pergaulan, sambil borak-borak kedai kopi, sambil secangkir kopi itu mengumpat. Jadi orang yang terlibat akan membantu dan menokok tambah perkara yang diumpat itu saudara. Jadi sebenarnya amaran mengumpat terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Perlu kita hayati saudara. Katanya ayat tersebut menyebut, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah ia. Selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Saudara, daripada ayat tersebut difahami bahawa seorang itu jangan mudah membenarkan satu berita yang disampaikan, apatah lagi jika orang yang menyampaikan itu orang yang fasik. Selalunya orang fasik ini dia suka berbohong dan suka bersungguh-sungguh kata-katanya supaya kenyataannya dipercayai. Ya saudara Yambo, oleh demikian berhati-hatilah bila kita berkawan. Jauhilah mereka yang suka mengumpat atau mengada-adakan cerita, dan mereka bermegah-megah dengan kelebihan dan keistimewaan dirinya serta memburukkan orang lain, menganggap orang yang diumpat mengatasi dirinya. Oleh itu saudara, kawallah lidah kita bila bercakap dan sentiasa ingatkan
bahawa Allah memurkai perbuatan tersebut. Jadi kalau ini sebagai panduan kita, saudara. Dan kita masuk segmen mutiara kata, ya Puan Hatijah, saudara Azri Muhammad, saudara Yusuf Sabi, saudara Muhammad Fauzi, Idris Muhammad. Dalam mutiara kata ini kiriman Cikgu Hibil, katanya, andai ada orang menghina dan memalukanmu kerana kekurangan yang kau miliki, jangan sekali-kali kita cuba melakukan yang sama terhadapnya. Kerana kesan yang kita alami bakal dialami olehnya nanti. Jadi kalau ada orang menghina kita, tak payahlah, kita beristighfar saja, saudara. Sebab itu umat Islam dituntut supaya sentiasa bersabar. Kalau orang hina kita pun katalah. Ayatnya mudah saja. Katalah, takkan luak bini bila anjing menyalak bukit. Sebab itu saya melihat bahawa pimpinan negara kita ni, bila orang mengata dia macam-macam, dia masih lagi tersenyum. Orang tuduh macam-macam, dia senyum. Tuan Haji Makmur, bagi saya berusaha lah untuk mendapat deria supaya bila kita, orang mengumpat pada kita ni, kita senyum-senyum saja. Saudara, bila mereka melemparkan kita dengan pelbagai tuduhan, lemparkanlah mereka dengan bunga-bungaan yang mewangi, yang harum, supaya akhirnya mereka sedar, saudara. Baik. Dan saya perlu mengingatkan pimpinan negara supaya sentiasa menjaga khazanah negara agar negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan muflis, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, segalanya kian terlondeh. Yang dalam kain dulu, kain habis terlondeh sekarang ni, saudara. Tapi sabar dulu, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan, kenapa saya mengatakan segalanya telah terlondeh, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ni memang sentiasa menghantar kiriman pada kita untuk perkongsian cara beliau berkias, cara beliau menegur dan sebagainya. Hayatilah pantun Pak Nazil ini, saudara. Kata Pak Nazil, jalan berlenggang si anak angsa menuju ke titi, induk menanti. Pemimpin memegang amanah bangsa, tunjukkan bukti seluhur hati. Jadi kalau pemimpin dia benar-benar memegang amanah bangsa ini, tunjukkanlah bukti seluhur hati, dengan seikhlas hati. Jadi ini peringatan Pak Nazir pada pimpinan kita agar mereka tidak menjadi pemimpin yang munafik. Saudara Muhammad Ahmad, saudara Abu Bakar Ridwan, saudara Abdul Halim Majid. Jangan lupa like, share dan subscribe, saudara. Bila panjang banyak naik share tu, semangatlah baca pantun Pak Nazir ni, saudara. Kata Pak Nazir lagi, dari para diambil gandum, perlahan-lahan letak di sisi. Ekonomi negara tersungkur merudum, terpilih juara prestasi korupsi. Jadi kalau kita memilih mereka yang juara dalam korupsi dan sebagainya, maka negara kita, ekonomi negara akan tersungkur dan merudum. Itu peringatan Pak Nazir pada pimpinan, pada kita semua. Berhati-hatilah, saudara. Baik, saudara. Dan terima kasih Pak Nazir. Mudah-mudahan kita dapat lagi lah perkongsian pantun yang Pak Nazir akan kirimkan pada kita, saudara. Dapur Ryan, Abdul Halim, Queen Kasturi, Ahmad, Coca-Cola Moh, The Saka Man, Maha Firaun, saudara Manlin, Anwar Jubin, Ruzin Ghani. Baik, saudara. Sebagaimana yang saya janjikan, kita akan membedah pemikiran Allahyarham Za'bah. Ini dalam segmen Gedung Ilmu. Allahyarham Za'bah menulis buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa sekitar tahun 1982. Dan buku ini dihantar kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Terima kasih Tan Sri. Tapi saya tuturkan dalam bahasa yang saya faham. Bukan mengikut bahasanya. Kalau ikut bahasanya nanti kita, ialah bahasa orang lama-lama. Beliau merupakan seorang pendeta, saudara. Jadi tajuk buku tersebut adalah perangai bergantung kepada diri sendiri. Perangai ataupun sikap itu bergantung pada diri kita sendiri. Jadi menurut Allahyarham Za'bah, natijah kehidupan ini sewajarnya terpikul di mahu kita sendiri, meskipun ada juga urusan dan tugas yang wajar dipikul bersama dalam satu pasukan. Tapi ia tidak sama sekali mengizinkan kita untuk sentiasa berharap serta menggantungkan kehidupan kita dengan meminta belas ihsan daripada orang lain. Allahyarham Za'bah, dia memang marah kalau orang Melayu itu meminta-minta atau mengemis, saudara.
Sikap mengharapkan bantuan dari orang lain saja bakal menjadikan seseorang itu menjadi orang yang tidak bertanggungjawab, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi pada keluarga dan rakyat yang dipimpinnya. Jadi meskipun kita sentiasa bertawakal dan atas sesuatu ketentuan ilahi, tapi ia tidak sama sekali mengizinkan diri kita untuk menjadi seorang yang pemalas serta meletakkan segala-galanya pada ketetapan qada dan qadar, yang akhirnya menjadikan kita sebagai seorang yang pemalas. Hilangnya jati diri dalam perjuangan hidup ini adalah semata-mata kerana mengharapkan pertolongan dari orang lain. Saudara, supaya jangan sesekali kita letak ke hadapan segala-galanya perlu kita lakukan. Usaha-usaha kita, fikiran-fikiran kita walaupun dalam berpasukan berada dalam ketentuan kita punya ikhtiar dan kita punya usaha, saudara. Kita sambung lagi malam besok. Saya cuba baca bawa 2-3 rangkap. Ini untuk pencerahan, saudara. Sudah Coca-Cola, Maha Fir'aun saka habis dah. Sabar, saudara. Ya Rubidin. Waalaikumsalam. Saudara Rahman Abu. Ada add moderator to your life. Saya tak boleh nak add moderator. Tak reti saya, saudara. Saudara padu ke Mamak. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya mesti memberi peringatan bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga terhadap komen-komen yang anda lakukan seandainya ia bertentangan dengan syarat-syarat ataupun undang-undang yang diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau setiap komen maupun suntingan. Ingatlah bahawa, saudara, bagaimana yang sering saya katakan, pencerahan ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Tiada bayaran dikenakan dan saya juga tidak menerima sebarang bayaran, saudara. Jadi, saya memberi pencerahan untuk warga kita berinformasi, di mana saya kutip berita-berita tersebut dan saya cuba hadamkan dan kita berkongsi bersama. Dengan komen-komen yang saya berikan, tidak lari daripada dengan bermatlamatkan untuk warga kita berfikir dan berada dalam keadaan yang tentram pada setiap isu-isu yang datang. Tapi kena ingat, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara tidak bersetuju dengan pandangan saya, tak ada masalah bagi saya. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau saudara mau bertanya ataupun mau berhujah, sila hantar kiriman. Kalau bahasa yang baik, secara harmonis, insya-Allah saya akan cuba santuni. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek secara harmonis. Baik, saudara, cuaca hari ini nampak gayanya sejak daripada pagi tadi sampailah ke petang sudah dalam keadaan musim sejuk. Saya katakan musim sejuk lah sekarang, saudara, walaupun hujan dan sebagainya, kerana apabila kita mandi saja, air itu kena kat badan terasa sejuknya. Dia lain daripada dingin yang selalu. Tapi dinginnya air itu tidak mampu mendinginkan hati kita yang panas membara. Itu petikan daripada lagu Permainan Buih. Saya minat sangat lagu tu, saudara. Duduk seorang dengar lagu tu. Dan dalam keadaan cuaca yang sejuk begini, saudara harus berhati-hati. Pastikan kita jaga kebersihan, kerana bila sejuk, virus influenza mudah sesama dan mudah berjangkit, iaitu penyakit virus corona. Saudara, baik. Cuma saya hari ini, saya mulakan bicara saya ini sebab saya geleng kepala apabila saya mendengar di Parlimen hari ini, ialah dia anak muda, Menteri Kesihatan, Saudara Khairy Jamaluddin. Tiba-tiba dia mengatakan bahawa bermula tahun depan, katanya bahawa kerajaan akan mengumumkan bahawa ketum dan cannabis ni lah ganja, saudara, akan mungkin dihalalkan tahun depan. Saya geleng kepala. Tak ada ke isu lain Menteri Kesihatan nak bercakap? Isu ketum, isu ganja, isu yang memabukkan, yang boleh mendorong anak muda berada dalam khayal ni, kalau boleh tak payah dijadikan isu. Saya teringat macam saya pernah katakan dulu, masa saya ceritakan, saya pernah bertandang ke Tahiran, ada di Iran, saudara. Ada satu lorong tu, mula matahari terbenam saja, di situlah warganya, anak muda yang tua, duduk berdengung. Berdengung daripada awal senja sampailah waktu subuh. Apakah kita mahu melihat warga kita dalam keadaan yang khayal, jalan tohyong hayang,
Cukuplah kita dah ada masalah dadah sekarang ni. Dengan anak muda ngiduk gam. Kadang-kadang kena ingat, kalau dihalalkan ketum dan ganja ni, walaupun untuk tugas gunanya untuk perubatan, anak-anak muda kita cukup kreatif saya. Yang vape yang dihalalkan tu pun, vape kita boleh hisap vape tu pun diletaknya macam-macam. Itu dari segi vape. Rokok lagi, mereka lebih kreatif untuk melakukan ataupun berkhayal. Jadi saya haraplah kerana Jamudia carilah isu lain, tangani masalah bagaimana kedai-kedai ubat, bekalan ubat yang berkurangan, cari jalan untuk menyelesaikan masalah kesihatan rakyat. Betul bila dia kata bahawa ada pihak mengatakan bahawa ketum dan kanabis ini boleh dijadikan sebagai daripada ubat. Jadi penyakit apa? Apakah penyakit yang lebih penting lagi untuk kita tangani? Tentulah influenza, tentulah virus corona. Ini yang lebih perlu ditangani. Bukannya tentang ganja dan ketum. Itu pandangan saya sahaja. Sebab saya dengar, saya kat Parlimen saya terkejut. Katanya bulan tahun depan. Jadi dia cari jalan lah macam mana cara nak menghalalkan. Kalau boleh benda dah haram tu haram. Alah, benda tu kalau itu membawa akibat kemusnahan generasi saya. Saudara Ikram Nordin, bab ni saya tak setuju tu. Medical, marijuana and ketum is $1 billion industry. Takkan kita nak ketinggalan. Tak, bagi saya pulanglah masing-masing. Kita bersetuju dengan tidak bersetuju. Saya bagi pandangan saya, ketum dengan ganja ini, walaupun dikatakan $1 billion dan sebagainya, saya khawatir jika ia dihalalkan, maka anak-anak muda mudah memiliki dan mereka akan mengatakan itu sebagai ubat. Ini bermasalahnya. Kalau benar-benar mereka perlukan ubat, jadi tak tahulah saya bagi saya sesuatu yang boleh. Kenapa pimpinan terdahulu mengharamkan pelbagai jenis dadah dan sebagainya? Saya nak bagi tahu antaranya ya, kalau zaman perang antara Vietnam dulu, dapatan saya lah, peperangan di Vietnam dulu, tentera Amerika mereka morfin. Sebab kononnya morfin itu bila ada tentera mereka yang kena tembak, segera diletakkan morfin pada tempat luka itu, terkesan tembakan. Boleh dijadikan sebagai penghalang untuk dia tidak bau maut. Masih lagi sempat untuk dibawa ke pusat hospitalnya untuk dirawat. Jadi apakah morfin itu boleh dibenarkan? Sedangkan morfin juga adalah sirih dadah. Itu gambaran saya. Kita mesti bersetuju atau tidak bersetuju, saudara. Terima kasih saudara atas pandangan saudara. InsyaAllah terpulanglah bagaimanapun. Saya tahu bahawa ganja, ketum memanglah $1 million business, $1 billion. Tapi kadang-kadang janganlah kita meletakkan kepentingan keuangan semata-mata. Akhirnya saudara Madam K mungkin dihalalkan dengan bersyarat. Orang kita ni bersyarat macam mana pun, dia cukup kreatif. Itu kekhawatiran saya. Tapi bagaimanapun kita biarkanlah pakar undang-undang, pakar perubatan untuk mereka mengkaji sebelum diluluskan. Kalau dah luluskan, kita tak boleh kata apa. Terima sajalah saudara. Saudara Misman San Safar, lama tak dengar perkataan berdengung. Ini masalah saudara. Saya melihat, saya tidak mahu kita mengizinkan generasi kita berada dalam suasana yang sebegitu. Itu kita mahu generasi kita dalam keadaan sehat, pemikirannya mantap. Sebab sekarang ni pun pengundi pun untuk mengundi sudah pun boleh umur 18 tahun. Jadi retinya bagaimana kalau mereka yang berusia 18 tahun, anak muda ni. Sekarang ni kita menghadapi masalah mak rempit dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah bukan senang, saudara. Pulanglah. Saya cuma menegur bagi pandangan saya dari pembacaan saya. Sebab saya kata jelaskan tadi, ini adalah sekadar pencerahan supaya kita faham ada pro dan kontra. Terpulanglah pada kerajaan. Cuma yang saya rasa terkilan apabila Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, ia menangguhkan kemudahan cuti bersalin dengan allowance penuh kepada guru kelas Al-Quran dan fardu ain, itu guru-guru kafah, yang diumumkan pada Januari lalu. Jadi menurut Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Mak Yusof, keputusan dibuat sebagai mematuhi saranan dan pandangan Kementerian Kewangan. Saudara, Islam itu adalah agama resmi persekutuan. Guru-guru JAKIM ini kebanyakannya wanita yang berumah tangga. Apakah mereka tidak berhak untuk melahirkan generasinya? Ataukah mereka tak berhak untuk melahirkan zuriatnya? Kerana kalaulah JAKIM menangguhkan kemudahan cuti bersalin dengan allowance, guru-guru boleh
Guru-guru kafah tak boleh. Jadi saya mengharapkan agar JAKIM kena fikir. Janganlah ujuk. Memanglah Kementerian Kewangan kata kena dikaji dari segi perbelanjaan. Takkanlah dengan mengurangkan gaji guru-guru kafah itu boleh memberi pulangan yang baik pada kerajaan. Berapa ramai sangat. Katalah sebulan kata 10 juta pun. Cuba fikir saudara, gaji menteri lebih teruk lagi. Gaji allowance menteri itu sekupang pun nak diusik. Tapi guru-guru kafah pula yang cuba nak ni. Saya melihat dalam keadaan itu katanya Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Agama Datuk Idris Ahmad juga sudah mengadakan perjumpaan dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah bagi membincangkan isu kebajikan guru serta penyelia kafah. Ini penting saudara. Jangan kita buat-buat main-main. Bila anda berkuasa, janganlah tunjuk sangat kuasa anda. Guru-guru kafah ini tentulah warga Melayu Islam dan dia dengan ikhlas. Dan gajinya pun tak banyak mana pun. Guru kafah ni bukan gaji RM10,000, bukan RM5,000. Secara seadanya. Itu pun kalau mengandung, bersalin, tak ada pula cuti bersalin dengan gaji. Dia katanya kalau dia bersalin tak ada gaji, duduk di rumah. Saya tidak bersetuju dengan begitu saudara. Itu pandangan saya. Terpulanglah. Dan sepatutnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sahabat kita Datuk Idris Ahmad, dia kena perhatikan semua. Sekarang ni dah timbul pula satu cerita sebagaimana pada 21 Julai. 21 Julai hari ni 25, 4 hari lepas. Media The Age telah melaporkan melalui portalnya bahawa Lembaga Tabung Haji telah pun membeli hartanah di London bernilai 247.5 juta pound sterling bersamaan 1.3 bilion ringgit. Vendornya adalah Sinar Mas yang menjual semua sahamnya kepada tabung haji dengan nilai 247.5 juta. Tak habis lagi ke? Apa keberuntungannya tabung haji beli hartanah di London? Kalau dia beli hartanah di tanah suci Mekah, okey. Beli di Madinah, okey. Jadi transaksi tersebut tidak menyatakan harga belian sebenar dan hanya memaklumkan nilai hartanah yang dikenali sebagai bangunan Great Minister. Jadi pihak menteri perlulah telus dan menyatakan kos sebenar keseluruhan pembelian termasuk yuran broker dan komisen yang dibayar kepada broker yang dilantik. Saya melihat apa keperluannya tabung haji membeli hartanah di London. Sedangkan kita sekarang ni dalam keadaan susah ni. Jadi sepatutnya dipikirkan agar penyimpan-penyimpan mereka yang menaruh harapan kepada tabung haji dapat diurus dengan baik. Belilah. Saya kata ini nampak gaya ini macam dengan kenyataan tersebut saya bimbang seolah ini perangai lama. Pengurusan tabung haji kembali kepada perangai lama di mana pengurusannya kadang-kadang tidak memikirkan soal risiko. London sekarang ni memanglah skalanya dah mula menurun saudara. Ekonomi di England juga menurun. Tiba-tiba kita bawa duit beli kat sana. Adalah lebih baik cari jalan kalau nak beli hartanah, belilah tanah di tanah Arab. Sama ada di Jeddah ke ataupun di Mekah ke atau kawasan persekitarannya. Saudara, sama ada di Azila ke yang dekat dengan kota Mekah. Itu dalam 5 rial saja kalau naik taksi. Supaya warga kita bolehlah menginap, buat hotel kat situ, bantu tabung haji. Ataupun buat lagi bangunan persekitaran Masjid Nabawi di Madinah. Kan lebih baik dari segitu daripada memilih kota London. Saya pun tak faham. Itu yang malahan saya melihat Dr. Mujahid Yusof selaku ahli Parlimen Parit Bontar, beliau telah pun menyuarakan pandangannya berhubung dengan soal itu. Saya walaupun dia bukan parti UMNO, tapi kalau dia menyuarakan benda betul, kena santun yang benar lah saudara. Orang bercakap benar, kita kena dengar dan kita kena santun. Jangan kerana dia datang daripada parti Amanah yang partinya tak sealiran dengan UMNO, cakap dia langsung tak boleh pakai. Tak boleh. Jadi soal antara Amanah dengan PAS itu soal mereka. Tetapi isu yang dilontarkan oleh Dr. Mujahid Yusof ini satu isu yang akan menyentuh perasaan kita sebagai umat Islam. Semoga lembaga pengurusan tabung haji cukup-cukuplah. Tapi kena buat penjelasan.
Dan kalau boleh segeralah lupuskanlah hartanah tersebut. Dapat untung sikit pun jual lah. Lebih baik wang itu dibawa balik. Jangan dibiarkan berlarutan di sana. Itu saudara. Kerana dari segi laporan yang saya terima daripada Reuters, sekarang ini pasaran di dunia bertambah teruk saudara. Di Jepun hari ini nilai core consumer inflation, iaitu nilai inflasi di Jepun terus meningkat, malahan mengatasi kadar ketetapan oleh bank pusat mereka 2%. Keadaan ini tentulah akan menekankan lagi tentang kedudukan ekonomi kita. Kita tersangkut juga saudara, sebab kita berdagang dengan Jepun dan sebagainya. Kerana sekarang ni inflasi berlanjutan di negara matahari, itu Jepun saudara. Dan harga-harga barang di sana terus meningkat. Kalau di sana meningkat, kita juga akan terus meningkat. Jadi saya haraplah agar pimpinan khususnya Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi yang jaga ekonomi, yang pengurusi jihad memerangi inflasi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Orang Pengguna, kita tak mau dengar lagi dijangka akan. Sebab hari ini kita dengar pula pengurusi jihad inflasi, Anwar Musa, dia kata harga minyak masak dijangka akan turun. Perkataan dijangka ni saya dah mangli, kata orang Kedah. Kita dah malas lah, bosan lah mendengar dijangka itu, dijangka ini. Kalau boleh buat, turun. Kita bagi deadline, harga minyak turun mulai bulan depan. Sepatutnya begitu. Bila dijangka tu, saya cuba tengok kenapa. Rupanya harga sawit sekarang ni tengah turun. Dan mengikut pasaran sawit masa hadapan juga turun. Jadi kalau itu turun, tentulah harga minyak juga sepatutnya turun. Tapi kalau kita kata dijangka, bagaimana kalau tiba-tiba saja harga minyak sawit itu melambung balik? Besok buat kenyataan. Saya waktu itu kita menjangkakan, tapi masih lagi ada usaha sedang dilakukan. Ini yang kadang-kadang geram saya tu. Dijangkakan, berusaha. Hasilnya bagaimana? Ini keadaan saya. Sedangkan di Jepun, mereka sudah berusaha sedaya upaya. Di Amerika apatah lagi, sebab itu mereka menaikkan kadar faedah bank. Yang ini akan turut menekan ringgit kita di peringkat global. Kalau ringgit kita masih lagi turun, apa akan jadi? Sebab pergantungan kita pada makanan luar masih tinggi. Pergantungan kita pada makanan dari luar ni tinggi saja. Beras pun kita import, segala serbi mak nenek kita import. Malahan rempah ratus pun kita import. Cili kering pun kita import. Bawang kita import. Ubi kentang kita import. Garam kita import. Gula kita import. Tepung kita import. Segala-galanya kita import. Jadi jangan main jangka-jangka. Mesti dicari usaha supaya apa yang dialami oleh negara Jepun tidak mengalami kita. Memang saya tahu, kita amat memahami. Rakyat cukup faham bahawa dunia hari ini mengalami hyperinflasi. Tapi usaha perlu dilakukan. Jangan main-main buat kenyataan akan bila. Itu keadaannya saudara. Sebab saya tengok, takut saya. Ni Jepun. Dan ada pula kenyataan lagi. Ini kali kemudian jugalah. Dia cerita pasal ketum, dia cerita pasal ganja. Tiba-tiba dia kata, penduduk negara ini yang berusia 18 tahun ke atas masih lagi boleh merokok. Isu itu yang ditangani. Dah merokok, terus saya merokok tegar. Dia kata penduduk negara ini berusia 18 tahun ke atas masih lagi boleh merokok dan diberikan jaminan tidak akan dihalang untuk terus merokok serta membeli produk rokok. Ni berada menteri ni apa hal lah. Menurut Kadir Jamuddin, dia kata hanya generasi baru berusia 18 tahun ke bawah pada masa ini yang tidak boleh membeli rokok, dan juga individu lahir pada tahun-tahun tertentu yang akan menjadi generasi penamat produk tembakau dan perokok. Saya tak faham apa maksud dia. Jadi mereka yang merokok sekarang ni katanya bolehlah hisap sampailah mereka mati kelak. Seorang menteri buat kenyataan begitu saya. Itu saya kata kadang-kadang haprak dia orang ni. Isu yang kita nak tahu macam mana kamu nak mengawal kesihatan. Isu ubat-ubatan, isu peningkatan
servis yang ada di hospital. Dulu kamu dah tamatkan klinik satu Malaysia, dah tak ada. Dan hari ini kos untuk rawatan saya terlalu tinggi. Fikirkanlah bagaimana supaya rawatan itu dapat direndahkan, supaya warga kita yang ada penyakit boleh mendapat rawatan dengan sebaik mungkin. Kalau boleh, macam mana di Norway, rakyatnya dapat rawatan percuma. Kalau pendatang ataupun orang yang datang sini, itu mereka kena bayarlah. Fikirkan. Saudara, saya bagi tahu saudara, untuk saudara temu janji dengan seorang doktor di klinik-klinik tertentu, nilainya bukan murah, saudara. Not that cheap. Jadi terpaksalah beli insurans. Insurans pula tu ada bersyarat. Kalau saudara beli insurans untuk rawatan, syaratnya mesti bermalam di hospital. Kalau tak tinggal di hospital, insurans tak bayar. Artinya kalau saudara dapat rawatan, kosnya 1,000 lebih atau 2,000, maupun syarikat insurans dia takkan bayar. Dengan syarat mesti ada pengesahan bahawa orang ini menerima rawatan dimasukkan dalam hospital. Jadi hospital swasta lah yang untung. Kita sebagai kita cuma nak mendapatkan rawatan. Bagi kita nak dapat rawatan doktor kalau kita sakit, bukan nak duduk ke hospital. Tapi dimestikan tinggal di hospital, barulah insurans itu boleh berjalan. Ini saya alami, saya bercakap apa yang saya alami, saudara. Rawatannya beribu, bukan murah. Saya terfikir macam mana lah kalau orang warga Marahan nak tunggu, memang boleh dapat rawatan. Saudara Abdul Halim, pelik juga, rakyat tahu pasal hyperinflasi, tapi menteri tak peka. Soal itulah keadaannya. Itu keadaannya yang saya lontarkan. Saya tak faham lah. Cerita rokok, cerita ketum, cerita ganja, itu menjadi prioriti seorang Menteri Kesihatan. Bukan soal rawatan, soal hospital. Sepatutnya ditingkatkan, diperbanyakkan lagi klinik-klinik. Ini pergantungan pada klinik swasta terlalu tinggi, saya. Untuk demam saja, rawatan demam ke, rakyat takut bila kata demam semua dan sebagainya. Kita khawatir mungkin ada influenza ke, ada COVID ke. Sejak kita dilanda wabak musibah COVID ni, rakyat sentiasa diberi ketakutan. Ini yang perlu diberi perhatian. So, Saudara Sulaiman Ahmad, perokok jangan undi dia. Yalah, dia bertanding tak tahu mana kawasannya, tapi kawasan itu bagaimana seluruh negara. Ini saya rasa saya hairan lah sekarang ni. Dan dalam keadaan ini sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Presiden UMNO yang dilontarkan dalam media sosial. Dia kata dunia pada tahun 2022 sedang berdepan dengan isu inflasi. Isu inflasi yang membebankan kebanyakan negara. Jadi gangguan rantaian bekalan akibat pandemik serta perang Rusia menekan kehidupan manusia sejagat. So, kita sekarang ni sedang berhadapan dengan krisis global yang cukup mencabar dan menguji kemampuan. Itu pandangan Presiden parti saya. So, dia mengharapkan, sebab itu negara memerlukan sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil untuk mengharungi cabaran ini. Bukan macam sekarang. Kerajaan yang ada, kerajaan campuran, tempel-tempelan. PAS pun menempel, UMNO pun menempel, PBN pun menempel, saling tempel-menempel. Jadilah tampal-menampal. Itu keadaan saya. Jadi, macam kata Si Zahid, dia kata, Malaysia antaranya pernah berdepan dengan krisis kejatuhan harga minyak yang amat teruk bermula pada tahun 2014. Tapi bagaimanapun waktu itu, kerana kerajaan kita kerajaan yang stabil, kita mampu untuk mengendalikan krisis dengan baik kerana kestabilan politik. Begitu juga dengan krisis ekonomi yang berlaku sebelum sebelum ini berjaya kita kendalikan dengan teratur sebelum tahun 2014. Sebab itu sekarang ni saudara, kita memerlukan kerajaan yang stabil. Sebuah kerajaan yang stabil. Saya bercakap terus terang, tak kisahlah mana kerajaan pun, sama ada parti apa pun, tapi biarlah dia stabil. Supaya dia dapat memeta, merangka sesuatu untuk kebaikan warganya saudara. Tapi dalam keadaan begini, saudara, bila menyentuh tentang ZMAD, hari ini kita digemparkan. Saudara, rupa-rupanya ramai yang menerima habuan daripada UKSB, Alta Kirana sedang berhad, sama ada orang politik maupun pejabat awam.
apabila hari ini saksi seorang lagi yang didatangkan oleh pendakwa raya hari ini, David Tan, iaitu pengurus Alta Kirana Sdn Bhd, dia memaklumkan bahawa syarikat tersebut telah membayar Tun Dr. Mahathir pun sejumlah 26 juta melalui kata, ini mahkamah bukan kata saya, melalui Tan Sri Rahmat Abu Bakar yang merupakan suami kepada anak saudara Tun Mahathir dengan alasan sebagai dana politik. Kemudian SHS Resource yang merupakan public listed company di mana pengarahnya adalah Tan Sri Abdul Aziz Yassin. Ini adalah abang kepada Tan Sri Muhyiddin dan Tan Sri Teo Wee Chin. Jadi Alta Kirana telah membuat bayaran kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui Tan Sri Teo yang merupakan sahabat karib kepada Harry Lee, itu pengarah kepada Alta Kirana Sdn Bhd, di mana pembayaran wang itu dikatakan untuk political fund. Saudara, dan sekali lagi saksi dirujuk kepada ledger. Ledger ni buku kenyataan wang keluar masuk syarikat Alta Kirana yang mensahkan nama-nama, kadang-kadang itu nama-nama samaran dan jumlah terima. Contoh, itu ia menunjuk kepada Chan Kok Choi, iaitu pemimpin daripada MCA yang menerima jumlah sekitar 9.679 juta ringgit. Kemudian alamak, yang alamak ini dia merujuk kepada Khairi Jamaluddin, jumlahnya adalah 4.702 juta. Ini yang dikatakan di mahkamah, bukan kenyataan saya, saudara. Kemudian pulanglah pada saksi itu nak menjawab nanti. Kemudian FM yang merujuk pada Hanifah Aman. FM itu mungkinlah Foreign Minister, jumlahnya adalah 12.21 juta. Emi yang dirujuk kepada Armizan, itu pegawai Datuk Sri Syamuddin. Mungkin waktu itu Datuk Sri Syamuddin menjadi Menteri Dalam Negeri, berjumlah 4.388 juta. Kemudian Amin ini merujuk kepada Amin Botak, itu Amin Arif, itu pegawai khas Datuk Sri Syamuddin dengan jumlah 6.325 juta. Saudara, OKC pula merujuk pada Ong Kah Chuan, adik pada bekas presiden MCA, jumlahnya 932,000. Kemudian Aspek, itu Syahril Sofyan Hamdan, Ketua Penerangan UMNO. Saya bila bercakap di mahkamah, saya kena bacakan, saya tak boleh nak selindung. Kalau saya selindung, mana tak betul lah laporan saya ni. Ini saya terima daripada kawan saya, teman saya yang membuat laporan daripada mahkamah siang tadi. Ialah merupakan Ketua Penerangan UMNO dengan jumlah 1.162 juta. Itu kata David Tan, dia memaklumkan bahawa jumlah itu dibayar kerana waktu itu Syahril adalah merupakan rakan rapat dengan Khairi Jamaluddin dan Wan Badak. Itu antara lembaga pengarah dalam syarikat Alta Kirana. Dan Datuk Sri Rezal, Menteri, 200,000. Nama-nama lain, itu Firdaus, itu anak kepada Akbar Khan. Akbar Khan ini pernah jadi asisten politik kepada Datuk Sri Syamuddin. Saya rasa ini, dia tak letakkan tarikh di sini. Saya rasa waktu kejadian itu adalah waktu Datuk Sri Syamuddin jadi Menteri Dalam Negeri lah gamaknya. Jumlah yang Firdaus itu anak kepada Akbar Khan, jumlahnya 803,260. Akbar Khan sejumlah 3.74 juta. Bomo yang merujuk pada Datuk Iskandar Sarudin, iaitu Duta Malaysia ke China, menerima sejumlah 959,000. Azlan yang menerima bulanan sejumlah 120,000. Kemudian Small A yang merujuk pada Azman Azra, menerima sebanyak 29 kali. Akhirnya jumlah keseluruhan adalah 1.95 juta. Dan lain-lain nama yang tidak dapat dicamkan oleh saksi ini. Saksi juga dirujuk dengan Panama Papers, yang mana syarikat seperti Supreme Star, Redtech Group, HNR Capital, antara pengarahnya lah Harry Lee Wui Kyun, Syaril Rizal, Bir Rizwan dan Leong Ya Leong. Semua syarikat ini daftarkan di British Virgin Island dan Mossack Fonseca ala agennya. Dan dalam keadaan begini, saudara, saya baca ni apabila tanya kepada David Tan, bila peguam bertanya pada David Tan, apakah beliau tidak membuat laporan pada polis berkenaan dengan pembayaran atau penafian yang dilakukan oleh Khairi Jamaluddin, Hanifah Aman, Syafiq Abdal, Syamuddin, Rizal dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia dikata bercanggah dengan kenyataan beliau. Jawapannya, kes masih lagi sedang berjalan. Jadi banyaklah nama-nama serta ramai orang sebut. Tapi yang kenanya seorang saja yang disoalkan, yang dikatakan rasuah, Zaid Amidi.
sepatutnya orang lain pun juga turut diseret lah. Seretlah Dr. Mahathir sekalipun, sebab nama disebut begitu. Itu sekadar perbicaraan hari ini. Kabarnya perbicaraan akan bersambung besok. Jadi dalam keadaan begini, respon yang saya dapat, Dr. Mahathir dia mengatakan bahawa beliau menafikan menerima sumbangan daripada syarikat Arta Kirana seperti mana yang didakwa oleh bekas pengurus pentadbiran. Katanya beliau sedia untuk memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa sekiranya dipanggil untuk memberi keterangan. Baguslah. Tampillah ke depan. Begitu juga dengan Saudara Syahril Hamdan. Dia kata dia merujuk pada artikel Free Malaysia Today yang diterbitkan hari ini bahawa Syahril ex MCA Minister receive 10 million from UKSB. Rupanya banyak saudara, bukan sikit. Berpuluh juta saudara. Aduh, bila tengok benda itu itu saya kata, dinginnya hari ini tidak mampu mendinginkan hatiku ini yang panas membara saudara. Sebab sekarang ni segala-gala terloleh ni. Ada terbuka satu-satu. Sekarang ni rupanya musim londeh-melondeh. Saudara, apa ini bila dibawa Datuk Zahid dengan tuduhan kononnya ada korupsi dan sebagainya, sudah mula terdedah macam-macam. Sebab itu saya merasakan bila benda ni berlaku apa semua tu, mereka yang menerima, kalau benar mereka menerima lah sebagaimana yang didakwa oleh Tan tadi tu, mereka melihat ada ruang untuk mengheret Datuk Zahid ini ke mahkamah. Ini adalah kes yang dikatakan sebagai kes politik ataupun kes yang terpilih. Kenapa Zahid seorang? Kenapa orang lain tak ada? Macam mana juga sekarang ni, macam sedang bicara YMDB dan sebagainya. Kenapa Datuk Najib seorang saja? Bagaimana dengan Zeti Akhtiar? Bagaimana suami Zeti? Bagaimana dengan Jolo yang kabarnya katanya dah ditangkap? Bagaimana pula dengan Nek Faisal? Dan ramai lagi yang sepatutnya turut dihadap ke muka pengadilan. Ini keadaannya. Saudara Coca-Cola, dia adalah Coca-Cola ni. Time darurat, curi 600 bilion. Bukan kaleng-kaleng meroket padu. Saya sekarang ni, itu belum lagi cerita tentang 600 bilion tu. Waktu perisaran darurat. Saya rasa semua akan terlondeh ni. Satu persatu. Dia artinya kalau dalam bahasa Inggeris, dia boleh open the floodgate. Ataupun kunci air itu sudah dibuka, maka berderulah air. Datang kepala air, maka terdedah semua. Dan kabarnya menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Wadid Naidi Tengku Japar, dia kata Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia akan memanggil ke semua individu yang dinamakan dalam buku ledger rahsia kontroversi Arta Kirana. Alhamdulillah, inilah seharusnya dilakukan. Dan beliau sebagai Datuk Wadid Naidi adalah ahli Parlimen Santubong. Dia berkata siasatan oleh Badan Anti Rasuah itu akan menentukan sama ada pemberian atau penerimaan wang adalah berunsur rasuah ataupun tidak. Jadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah menerima beberapa aduan daripada individu terlibat yang tersenarai dalam satu ledger seperti dikemukakan di mahkamah. Itu keadaannya saudara. Tangan yang bercincang maka baulah memikul. Sebab itu saya dah kata saudara, jangan tuduh Presiden UMNO, mantan Presiden UMNO ini kluster mahkamah. Ramai lagi yang akan menjadi kluster mahkamah. Ini saya dah bagi tahu. Sekarang ni sedikit demi sedikit dah mula terlondeh. Saudara, banyak. Belum lagi saya dapatan juganya, ada juga tangan-tangan gaib sekarang ni yang digunakan untuk menaja siapa-siapa saja yang boleh membalun Datuk Zahid. Sebagai Presiden UMNO, ada tajaan. Tak tahulah saya kadang-kadang saya bertanya dengan dia, mana dapat duit? Dia kata ada ahli perniagaan yang menaja. Kerana dalam percaturan untuk nama dia, saya lupa, tak tahu, dia kata Yunus ke Yunus, tak tahulah, saya dapat kiriman Datuk Anwar Zain ke bukan, Anwar Zulon macam tu lah. Adanya. Saya kata takkan Anwar Zain kot, dia penyanyi, takkan dia ada wang berjuta-juta. Tak tahulah. Tapi kita sudah dapat tahu, saya difahamkan bahawa adanya ahli perniagaan yang menaja orang-orang tertentu. Bagi saya, kalau dia menaja tu kerana untuk melakukan tarnishing ataupun memburuk-burukkan Presiden UMNO. Kalau saya dapat tahu lagi nanti, saya akan dedahkan. Sebab itu saya kata pada mereka yang menaja tu, berhati-hati. Jangan sembarangan. Jangan
Kerana anda juga macam apa yang berlaku pada Arta Kirana. Maka terbongkarlah ada Pandora box itu. Maka terbongkarlah can which contain a lot of worm, ataupun tin yang sebenarnya dalam tu penuh dengan cacing-cacing ulat yang membusukkan. Ini akan berlaku. Saya dah bagi tahu dulu lagi bahawa jangan mereka menuduh sembarangan. Kerana masing-masing pun bukannya baik sangat. Ada latar belakangnya. Rakyat sedang memerhati. Tadi saya terima panggilan daripada sahabat saya, ini saudara Nordin Malik. Dia kata, apa dah jadi ni? Dia kata. Saya kata, dah terlondeh. Nak buat macam mana? Segalanya dah terlondeh. Yang berlaku, penerimanya juga datang daripada UMNO pun ada. Ramai. So, dia tanya saya, adakah rakyat akan percaya? Saya kata, nak percaya tak percaya, terpulang pada mahkamah. Percaya tak percaya, terpulang pada bila dah siasat. Kalau mereka menyiasat nanti, kalau ada dapatan, bawa lah ke mahkamah. Tapi bagi saya katakan, jangan hina rumah UMNO. Mereka hanyalah penghuni. Sebab itu saya katakan, mereka menjadikan UMNO ini sebagai landasan untuk mengaut keuntungan. Dah pegang jawatan, maka mula mengaut itu dan ini. Itu kadang-kadang saya katakan merumpak, menyamun dan sebagainya. Masalah juga, dia tanya saya, kenapa benda ini boleh berlaku sekarang? Masalahnya kerana mereka mengamalkan politik wang. Nak bertanding satu jawatan, nakkan duit. Nak menaja orang tu, nak menaja orang ini. Kalau tak ada ulurism, maka tak dapat jawatan. Sebab itu orang yang bijak pandai, yang ada bakat untuk memimpin, diketepikan. Cuma sekarang ni yang berani melakukan secara terbuka, menjelaskan secara terbuka, Presiden UMNO dia kata kandidat akan datang, dia akan cari muka-muka baru. Tak mau lagi yang berselut, buka bersemongeh, mukanya dengan segala paut-paut, bukan paut jerawat, paut-paut yang mereka lakukan. Ramai. Sebab itu saya nak bagi tahu, bukan hanya kalangan pimpinan daripada UMNO. Begitu juga kalangan mereka yang sudah pun keluar. Kalau asal mereka DNA-nya dulu menjadi antara pemimpin UMNO, saya rasa boleh katakan kalau disemak satu persatu, mesti ada kes yang boleh dibawa ke muka pengadilan. Malahan mereka juga sewaktu mentadbir negara yang dalam tempoh 22 bulan pun bersemumeh dengan korupsi dan sebagainya. Jadi saya melihat ahli politik sekarang ni tak sunyi daripada kebejatan, salah laku, menjadikan jawatan itu untuk mereka mengkayakan diri mereka. Rakyat tak biar. Sebab itu berkali-kali saya katakan, negara kita maju, negara kita mempunyai penghasilan yang cukup besar, tapi tidak mampu menyaingi negara-negara lain. Rakyat cuma 32 juta orang, negara pun kecil, bukanlah besar mana pun. Tetapi kita tak mampu untuk menandingi negara yang lebih kecil daripada kita pun. Sedangkan negara-negara tersebut tidak mempunyai hasil sebagaimana yang kita memiliki hasil anugerah ilahi. Bumi Malaysia ni punya suburnya saudara. Selalu saya katakan, saudara makan buah rambutan, ambil biji rambutan tu campak je dekat atas rumput ke ataupun dekat tanah lapang. 3 tahun akan datang, anda boleh dapat makan lagi rambutan itu. Begitulah suburnya bumi Malaysia ini. Tanamlah apa saja, pasti subur. Tanam kelapa sawit, kita mengeluarkan buah sawit yang begitu berkualiti berbanding dengan negara-negara lain. Walaupun banyak negara lain ada kelapa sawitnya yang menanam kelapa sawit berjuta-juta ekar, tapi tidak mampu menandingi kualiti yang kita miliki. Saudara, ini benar. Kemudian kita ada getah. Sedangkan di Brazil tanam getah gagal. Bawa ke Malaysia, ke Melaya dulu, ladang getah dengan suburnya. Dalam bumi di negara kita ini ada emas, ada biji timah, dan ada minyak, penghasilan minyak, ada Petronas, petroleum. Malahan di saat-saat dunia meragui besar kemungkinan minyak semakin pupus, kita juga mempunyai kolam-kolam ataupun telaga-telaga, bukan minyak saja, gas yang begitu banyak, hampir 1/8 daripada dunia. Begitulah anugerah ilahi kepada bumi Malaysia tercinta ini. Tapi pemimpinnya tak pernah bersyukur. Ada duit, mereka fikir untuk diri mereka saja. Rakyat terbiar. Itu yang membuatkan saya, berkali saya kata tadi, saudara, walaupun suasana dingin,
namun tidak mampu mendinginkan hatiku ini. Bila saya dengar begitu, tengok rakyat barang mahal, tak mampu. Dan mereka masih lagi retorika. Aku nak buat begitu, aku nak jadi begini. Berebut tak habis lagi, saudara. Masih lagi. Tak habis bercakap soal jawatan. Masih lagi nak taja orang ni. Balun orang tu, balun orang ni. Kenapa tidak disantun semua aspek? Bilakah masanya? Ini tidak. PAS dengan cara PASnya. Parti Perbumi dengan cara Parti Perbuminya. UMNO dengan cara UMNO-nya. Keadilan dengan keadilannya. Orang lain mempertertawakan kita. Bilakah kesedaran ini yang mau muncul? Sebab itu sekarang ni, saudara Ahmad Damanuri dia kata, londehkan semua. Kita ingin kan calon PRU 15 yang clean. Benar. Sebab itu sekarang ni, diorang sedang membalun Datuk Zahid Hamidi kerana beliau menyatakan 80% calon yang akan diturunkan oleh UMNO, muka baru yang bersih. Lebih-lebih lagi anak muda. Saudara, ini yang perlu dipikirkan. Tapi beliau tak mampu melakukan sendirian kalau tidak dibantu oleh teman-teman yang lain. Sebab itu kata Datuk Mak Hassan, dia kata orang UMNO ni, saya bercakap bagi orang UMNO, orang UMNO ni kena ingatlah, kalau nak menari pun menarilah ikut rentak gendang yang kita palu. Dan jangan kita menari ikut rentak orang. Tiba-tiba orang mengatakan berlakunya camp-camp dalam UMNO. Benarnya tak ada. Pimpinan parti-parti pembangkang menyatakan bahawa adanya perbalahan dalam. Yang berbalahnya 5-6 orang. Saya dah bercakap 5-6 orang ni aja yang kononnya nak menyelamatkan diri. Bagi saya orang begini tak perlu lagi. Sebab itu kalau dia bertanding dalam UMNO akan datang, saya minta ahli UMNO sikirkan. Memang mereka punya wang dan mereka mengamalkan politik wang. Kesal daripada politik wang lah sampai hari ini kita tak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu yang terlondeh. Orang ni dapat 1 juta, orang dapat 2 juta, 3 juta. Lain tak ada political fund. Alasannya, lepas tu dah jadi pemimpin, menang, dapat jadi ketua bahagian, menang, dapat jadi wakil rakyat, menyamun. Saudara, ini keadaannya. Saudara Jakal yang saya tak nafikan sebab waktu itu UMNO berkuasa. Kalau saudara kata begitulah keadaannya pemimpin UMNO, saya tak nafikan. Ada. Tapi jangan lupa, bukan hanya parti UMNO. Bukan hanya UMNO. Semua parti. Kita dah dengar apa berlaku di Negeri Sembilan, apa berlaku di Selangor. It's not that clean, saudara. Bukanlah sebersih itu. Sebab tidak ada manusia ini bersifat maksum. Duit itu is the evil, is the devil. Duit itu adalah syaitan yang mampu menggamit orang yang suci pun. Orang yang lebay dia punya lebaynya berbelit-belit lah. Bercakap soal halal haram, soal itu ini pun, tengok duit pun boleh terperangkap. Apatah lagi tengok kalau ada wanita-wanita muda. Sejarah ada saudara. Tengok kuntum bunga yang begitu mekar, buah yang sedang ranum meleleh alionya. Tengok wang yang datang bergolek-golek. Lupa juga sama ada masa nak bertanding, masa nak dapatkan kuasa, macam-macam bercakap pun ada. Orang UMNO pun ada. Tapi saudara jangan tuduh umat UMNO. Saudara Nur Azmi, PKR terbaik sekarang, saudara minta maaf. Kalau kata PKR terbaik, UMNO yang terbaik juga. Tapi pemimpin-pemimpin dalam PKR pun ada, saudara. Ada. Bukan tak ada. Kalau tak ada, takkan berlaku lompatan. Takkan berlaku kata-kata. Macam mana membina kekayaan begitu banyak? Mereka membina kekayaan waktu di mana? Waktu mereka dalam PKR. Saya kena jelaskan benda ni, saudara. Jangan tuduh orang. Saya katakan semua. Sebab budaya politik hari ini dah rosak. Keadaan sekarang ni, mereka berlumba-lumba nakkan jawatan, lain tak ada. Jaja atas nama perjuangan demi rakyat. Jaja nak membela rakyat. Jaja nak membangunkan negara. Kita membela negara yang meletakkan Islam itu kepimpinannya. Kita membela negara di mana pemimpinnya bersih daripada rasuah. Kita nak membela negara, rakyatnya senang lenang, kaya raya. Bila dah berada di kuasa nanti, lupa semua tu. Rakyat ditipu hidup-hidup. Ini yang membuatkan saya membengkak hati ini. Melihat mereka yang pernah berucap di atas pentas-pentas politik. Saya
Jangan lupa bila saya kata PKR yang terbaik, apa jadi pada yang melompat kata? Tu. Seko-seko bila nak kena tahan, ada korupsi, ada yang 10 juta, ada 9 juta. Ada. Jangan nafikan. Saya bercakap secara tuntas semua. Secara. Dan ada juga pemimpin daripada UMNO yang baik-baik, bukan tak ada. Tapi diinayakan. Keluar duit sendiri pun dituduh melakukan korupsi. Meniaga tak boleh. Ini keadaannya, saudara. Betul, saudara Razif Samad. Semua parti pun sama. Kalau ada ruang, ada peluang, sapu. Itu keadaannya. Kita sekarang ni berusaha. Sebab itu, saya bersetuju dengan Presiden UMNO. Dia nak datangkan pimpinan baru. Calon-calon itu kan calon baru. Yang tak ada comot lagi dah. Enough is enough. Saya concern parti saya. So, warga yang akan mewakili UMNO akan datang. Kita melakukan islah dalam kepimpinan. Soalnya kalau kotak-katak nak melompat, itu soal mereka. Mereka tidak akan diterima lagi. Begitu juga bagi mereka daripada parti-parti pembangkang. Kalau mereka dapat mendatangkan pemimpin. Tadi saya dah cakap, apabila Mujahid menyatakan persoalan tentang tabung haji, tiba-tiba katanya membeli tanah di London. Saya bersetuju dengan pendapat beliau. Saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat Mujahid yang mempersoalkan isu yang telah dilaporkan oleh Akhbar The Age. Kenapa jadi begitu? Jadi saudara, kita mesti fair. Kita mesti jelas. Tapi tak bolehlah saudara nak tuduh satu saja. Saya tak bersetuju kalau anda tiba-tiba Najib begitu, Zaid begitu. Jangan. Saya dah mengatakan saudara bahawa kalaulah diizinkan diselidik semua, ya Tuhan, mereka yang berada di luar daripada UMNO berselerak saudara. Jangan kita, bila diri kita tutup. Orang lain kita dedah. Tak boleh. Saya kalau pemimpin UMNO tak betul, saya balon. Jadi jangan saya, orang ni begini. UMNO tak betul. Orang saya betul. Inilah rosak negara kita ni. Itulah tadi saya dengar juga perbahasan di Parlimen. Saya mengharapkan hari ini adalah minggu kedua. Parlimen bersidang. Apa ceritanya? Cerita pasal speaker, nak tukar speaker, tak nak speaker itu, tak nak speaker ini, cerita pasal Tajuddin Rahman. Kita nak tahu Parlimen nak buat apa. Bila menteri pula kata bahawa harga minyak akan. Kita tak mau dengar akan. Kita nak tahu the exact date bila harga minyak turun. Bila kita dapat mengawal inflasi ini secara tuntas. That's what we want to know. Kita lantik mereka sebagai rakyat, berdebatlah di Parlimen. Tanyalah menteri, what have you done? You sebagai wakil rakyat. Ini cerita tidak? Cerita pasal mulut celupa, cerita. Habis masa di Parlimen digunakan, tak lain dan tak bukan untuk bergaduh sama sendiri. Tentang kehidupan rakyat, tidak disantuni. Ini saya kata pekak lah diorang ni. Geram saya, saudara. Dia bagi saya sekarang ni, saya mengharapkan, amat mengharapkan, carilah kedamaian demi untuk rakyat. Yang sudah tu sudah. Bila terbongkar ini, terlonit. Ini belum ada lagi, nak lonit lagi ni, saudara. Ada. Bukan hanya melibatkan UMNO saja. Melibatkan parti pembangkang pun berderit, saudara. Jangan bukan, DAP mengutamakan satu kepimpinan yang bersih dari korupsi. Apa jadi Kelly Waing? Tak selesai lagi, saya. Jangan lupa apa yang berlaku di Papua. Cuma tak korek lagi. Apa berlaku di Selangor? Jangan fikirkan bersih di Selangor. Saya cakap terus terang, ramai orang dah mula membicarakan bagaimana tanah-tanah yang tanah reserve Melayu pun dah mula adanya berlaku penggadaian. Ini juga perlu diperangi. Jadi retinya tak bersih lah. Bagaimana di Negeri Sembilan? Masalah balak lah, masalah itu, masalah ini. Bagaimana di Kedah? Jadi jangan kita nak membela seseorang. Bagi saya, kalau tak betul, katakan tak betul. Kalau betul, katakan betul. Kita bukan buang ini untuk mendewakan seseorang. Bagi saya, masa untuk mendewakan pemimpin datang, kita sambut dengan hamparan permainan ini merah, paluan kompang, bunga mangga, sudah berakhir. Pemimpin harus turun tengok apa yang ada di pasar-pasar. Berapa harga barang ni? Harus lihat macam mana rumah-rumah yang orang yang miskin, marhain yang sekarang ni tak mampu nak bayar bil elektrik, air yang mungkin kena potong, mungkin saya katakan inilah masanya. Jangan bila pilihan raya nak datang ni, semua duk tunggu awal September apa semua,
Mungkin September 5 ke ataupun 5 September nanti. Waktu itu nanti baru turun ke bawah. Menyampah hanya tuan aja yang saya dalam hati saya. Bawa jumpa makcik tu. Makcik ni sakit, suap makan. Ini adalah penuh dengan kepura-puraan. Stop all this thing. Mari saya santuni rakyat. Bagi mereka pemimpin yang berpura-pura dengan rakyat, kita lawan habis-habisan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.